Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajar-pelajar semua, hari ini kita mulakan pelajaran kita dengan tajuk yang pertama, Allah pengampun segala dosa. Sebelum tu, Ustazah akan terangkanlah dulu kan, apa maksud dosa. Dosa ni adalah kesalahan syarak yang kita lakukan, iaitu perkara-perkara yang melanggar perintah Allah lah. Dalam kehidupan kita seharian ni, kita tidak lepas daripada melakukan dosa. Sama ada dosa tu dosa kecil ataupun dosa besar. Sebagai contoh, kita tinggalkan sembahyang, kita menderhaka dengan kedua orang tua, kita buka aurat, kita menipu. Itu adalah contoh-contoh dosa yang biasa yang kita lakukan lah. Okey. Slide yang seterusnya adalah berkenaan dengan memohon keampunan daripada Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 23 ada satu doa yang Allah ajarkan kepada kita dan kita kena amalkan. Okey, semua ikut Ustazah baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Okey, Ustazah mau kamu baca ayat ni ikut bacaan Ustazah tadi. Maksudnya, mereka berdua merayu, wahai Tuhan kami telah menganiayai diri kami sendiri, dan kalau Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya jadilah kami orang-orang yang rugi. Okey, dalam ayat ni adalah ayat kita memohon keampunan daripada Allah atas kesalahan yang kita lakukan. Ayat ni sebenarnya adalah ayat yang diucapkan oleh siapa? Kita akan tengok slide seterusnya. Ayat tadi adalah ayat yang diucapkan, yang dilafazkan oleh Nabi Adam dan istrinya Hawa. Kita sudah tahu kisah Nabi Adam dan Hawa yang pernah tinggal di syurga dan memakan pohon larangan, yaitu pohon khuldi. Lalu apabila Nabi Adam dan Hawa istrinya ni melanggar perintah Allah, Allah pun turunkan Nabi Adam dan Hawa ke dunia. Jadi apabila Nabi Adam tersedar yang baginda dan istrinya melakukan kesalahan, maka mereka membaca doa tadi, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka mohon kepada Allah bahawa mereka ni sudah melakukan kesalahan. Jadi mereka mohon kepada Allah agar mengampunkan kesalahan mereka, iaitu memakan pohon khuldi. Kita tengok ya, Nabi Adam ni adalah seorang nabi yang dijamin masuk ke dalam syurga, pun mohon ampun kepada Allah. Apatah lagi kita ni yang bukan siapa-siapa pun kita di dunia ni, dan kita pun tidak tahu di mana tempat kita di akhirat kelak. Jadi kita ni kena 10 kali ganda lebih banyak kena minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni seharian kita balik-balik melakukan kesalahan yang sama. Dan kesalahan-kesalahan itu apabila dihimpun dia akan menjadi banyak. Kalau kita tidak minta ampun, maka kesalahan itu makin lama makin bertambah dan akan memberatkan timbalan amalan kejahatan kita yang menyebabkan kita boleh dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Okey, apakah isi kandungan yang terdapat di dalam ayat ni? Kita tengok intisarinya pada seterusnya. Okey, antara isi kandungan yang terdapat di dalam ayat ni adalah melakukan dosa merupakan satu kezaliman kepada diri. Ialah, apabila kita lakukan dosa, sebenarnya kita bukan buat jahat dengan orang, tapi kita buat jahat dengan diri kita sendiri. Mungkin kita rasa seronok di dunia ni buat jahat. Sebagai contoh, kita bully kawan kita. Kita rasa kita sedang bully dia, tapi tidak. Sebenarnya kita sedang bully diri kita sendiri dan kita buat jahat dengan diri kita. Sebab bila kita buat jahat, buat zalim, malaikat akan catatkan dosa dan dosa itu nanti akan dibalas di akhirat kelak. Itu adalah salah satu bentuk kezaliman. Macam mana cara kita untuk menghapuskan dosa? Kita kena minta ampun dengan Allah. Selepas solat, kita kena baca doa yang Ustazah ajar tadi. Selain itu, kita kena banyakkan istighfar.
Saya yakin semua tahu istighfar kan? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkanlah aku. Tadi aku terlambat sembahyang, tadi aku tertinggi suara dengan orang tuaku. Jadi kita kena sentiasa minta ampunlah dengan Allah. Sebab kita ni tidak lepas daripada melakukan kesalahan. Okey. Yang kedua, kita wajib memohon ampun daripada Allah atas dosa yang dilakukan. Macam saya cakap tadi, setiap hari kita ni kita tidak lepas daripada melakukan kesilapan, melakukan kesalahan. Apabila kita tidak lepas daripada melakukan kesalahan dan kita tidak minta ampun, makin lama dosa itu dia akan makin berkumpul. Kalau kita nampaklah kan habuk-habuk ni, bila lama-lama kita tidak lap, dia akan jadi kerak yang susah untuk kita hapuskan. Gitu juga dosa. Dosa bila kita tidak cuci dia dengan istighfar, kita tidak minta ampun dengan Allah, maka ia akan menyebabkan titik noda hitam dalam hati kita. Umpamanya begini, satu dosa yang kita lakukan akan ada satu titik hitam di hati kita. Kalau bayangkanlah dalam satu hari kamu lakukan 10 dosa, ada 10 titik hitam di dalam hati kita. Dan 10 titik hitam itu kamu tidak pernah padam, tidak pernah minta ampun pun dengan Allah. Besoknya kamu lakukan lagi 10 dosa, lusa 10 dosa, hari-hari 10 dosa tanpa pernah minta ampun, maka hati tadi yang asalnya putih akan menjadi hitam. Jadi setiap hari sebelum kita tidur, tidak kita kena minta ampun dengan Allah. Dengan apa? Yang pertama kita kena istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ataupun kita baca doa tadi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ataupun kita solat sunat taubat. Okey, isi kandungan yang ketiga adalah Allah sentiasa menerima taubat hambanya. Allah ni bersifat dengan sifat maha pengampun. Maha ni adalah yang sangat besar. Ada satu kisah pada zaman lalu lah kan. Seorang pemuda ni, dia membunuh 100 orang. Dia sudah membunuh 100 orang. Jadi dia jalan-jalan, dia jumpa dengan satu orang orang yang pandai lah. Lepas tu dia tanya dengan orang tu, saya mau bertanya, adakah Allah akan mengampunkan dosa kuning telah membunuh 100 orang? Jadi pemuda yang si bijak pandai tadi pun kata, Allah tidak akan mengampunkan dosamu. Oleh kerana dia marah sebab bijak pandai tadi itu kata dia tidak akan diampunkan dosanya, maka pemuda tadi bunuh bijak pandai itu, menjadikan pembunuhannya itu 101. Kemudian dia berjalan lagi, dia jumpa dengan orang yang soleh. Dia tanya dengan orang soleh, wahai orang yang soleh, adakah Allah akan mengampunkan dosaku setelah aku membunuh 101 orang? Dia cakap macam tu. Tapi apa kata orang soleh itu? Walaupun kamu sudah membunuh sebanyak orang di muka bumi, tetapi kalau kamu bertaubat dengan taubat nasuha, taubat yang betul-betul, Allah tetap akan mengampunkan segala dosa-dosamu, meliputi, walaupun dosamu itu meliputi langit dan bumi. Allah ni, maha baiknya Allah ni, bila kita lakukan apa-apa dosa sekalipun, Allah tetap akan mengampunkan kita selagi mana nyawa kita masih berada dalam tubuh. Tetapi pintu taubatnya akan tertutup bila apa? Bila kita sudah nyawa-nyawa ikan. Bila hari kiamat sudah menjelang. Kalau masa itu baru kita mau bertaubat, Allah tidak akan terima taubat kita. Contohnya masa kita kemalangan, mau meninggal sudah, asyhadu, baru kita cakap aku terfikir baru mau bertaubat. Di situ Allah tidak akan mengampunkan dosa kita, sebab banyak sudah peluang yang Allah bagi kita, tetapi kita tidak memanfaatkan. Boleh faham? Saya harap kamu boleh fahamnya. Kalau ada soalan nanti selepas dengar video ni kamu boleh tanya ustazah. Okey, ayat seterusnya. Okey, pada slide seterusnya ni, ini adalah kaedah menghafal yang betul. Kaedah menghafal satu persatu. Ayat ni adalah ayat hafazan. Jadi pelajar semua wajib hafal ayat ni. Kaedah menghafalnya senang saja. Ustazah sudah bahagikan kepada 9 petak. Jadi kita baca satu-satu. Kaedahnya qala rabbana zalamna
anfusana. Okey, kalau kamu sudah baca qala rabbana zalamna anfusana, kamu tik mana peta yang kamu sudah hafal. Baru sambung lagi wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca satu-satu ayat ni, baca dengan betul dan bertajwid. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh ya? Okey. Untuk tugasan seterusnya, ini tugasannya. Selepas kamu baca ayat tadi, Ustazah mau kamu rakamkan bacaan surah Al-A'raf tadi dan hantar rakaman di Telegram. Jadi Ustazah mau cek macam mana bacaan kamu berdasarkan kaedah yang Ustazah ajar tadi. Okey, sekadar itu sahaja penerangan Ustazah berkenaan dengan Allah Maha Pengampun Dosa. Boleh WhatsApp Ustazah jika ada apa-apa soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.